Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekiranya imam tak buat sujud sahwi, sekiranya imam terlupa sujud sahwi, imam tak buat sujud sahwi, maka pada ketika itu para ulama mengatakan ada 7 macam makmum di belakang imam. Yang ni yang kena salin ni, yang tak ada dalam buku. Ada 7 macam makmum bila imam tak buat sujud sahwi. Tadi kalau imam buat, kita ikut buat selesai, selesai masalah. Imam buat, kita tak ikut buat pun selesai juga, sembahyang batal. Kena solat lain. Tapi sekarang ni imam tak buat sujud, maka makmum di belakang imam ada 7 macam. Orang yang tahu imamnya meninggalkan sujud sahwi, dia ingat imam ni tadi tak baca tahiyat awal, ni sekarang ni sujud sahwi pun tak buat. Dia tahu imamnya beri salam dalam hal keadaan meninggalkan sujud sahwi, tapi dia ikut bagi salam juga. Imam bagi salam, maka dia pun ikut bagi salam juga, dalam hal keadaan ingat dan tahu imam meninggalkan sujud sahwi. Maka orang tersebut adalah orang yang sengaja keluar daripada solat. Dia bagi salam tu bukan dianggap salam orang yang salam orang yang tersalah, bukan dianggap salam orang yang lupa, tetapi salam orang yang sengaja, kerana dia tahu imam masih ada tuntutan melakukan sujud sahwi, tapi imam bagi salam, dia pun ikut bagi salam dalam hal keadaan sedar ada tuntutan sujud. Makmum yang sedemikian dikira telah keluar daripada solat. Dan andai kata imam tiba-tiba teringat dia tak buat sujud sahwi, imam pun Allahu Akbar sujud semula, maka pada ketika itu makmum tersebut sudah tak dituntut sujud, kerana dia dah sengaja keluar daripada solat dengan salamnya yang sengaja tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang lupa tuntutan sujud. Imam bagi salam dalam hal keadaan lupa, dia juga ikut bagi salam dalam hal keadaan lupa. Yang tadi pun lupa dah, tinggal tahiyat awal. Tiba-tiba penghujung imam lupa pula sujud sahwi. Imam bagi salam dalam keadaan lupa, dia juga bagi salam dalam keadaan lupa. Maka dia dengan imamnya sama-sama menyanyi lagu Kita Serupa. Sama hukum aja dia dengan imam. Sekiranya imam kembali sujud, maka dia juga wajib kembali sujud. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun kat belakang ikut bagi salam. Tiba-tiba tuan imam teringat sujud, imam pun Allahu Akbar sujud semula, maka salam makmum yang lupa belum memutuskan solatnya. Salam imam yang lupa belum memutuskan ikutan para makmum dengannya. Salam makmum yang lupa belum mengeluarkannya daripada solat. Maka dengan sebab itu bila imam kembali sujud, makmum yang lupa juga wajib kembali sujud. Wajib dia ikut semula sujud. Kalau dia tak ikut, solatnya batal, kerana salamnya yang lupa belum mengeluarkan dia daripada solat. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, makmum yang tak tahu, orang yang tak tahu ada tuntutan sujud. Maka bila imam bagi salam, maka dia pun ikut bagi salam, sebab dia tak tahu ada tuntutan sujud. Tiba-tiba imam kembali sujud, maka orang yang bagi salam dalam hal keadaan tak tahu tadi adalah orang yang tersalah dalam beri salam. Maka salam yang tersalah juga tidak diambil kira. Dengan sebab itu dia masih berkekalan dalam solat, disebabkan salam yang tersalah itu tak diambil kira. Maka saat tuan imamnya kembali sujud, dia juga wajib kembali sujud. Itu orang yang tak tahu. Yang berikutnya, orang yang tahu ada tuntutan sujud. Dia tahu ada tuntutan sujud, imam beri salam, maka dia kekal tak bagi salam, menunggu untuk memastikan dulu apakah imam dah keluar daripada solat ataupun belum. Dia tunggu, tengok
keadaan imam. Imam dah keluar pada solat ataupun belum. Macam mana nak pastikan imam dah keluar? Imam Nawawi mengatakan tengok kepada uruf setempat, pada keadaan kebiasaan setempat. Kalaulah di setengah-setengah tempat, contohnya macam di Mesir, selepas salam imam dah mula wirid. Kalau di Mesir selepas salam imam langsung toleh kepada para jamaah, maka pada ketika itu makmum tersebut sudah pasti bahawa imam dah selesai solat, sebab imam dah beralih daripada arah kiblat. Maka makmum yang belum bagi salam boleh melakukan sujud sahwi. Disebabkan apa? Ikutannya dengan imam dah pun terputus dengan salam imam tersebut apabila dia dah pasti imam dah keluar daripada solat, bukan salam orang yang lupa. Dengan dia mengambil kepastian dengan melihat kepada adat kebiasaan. Kalau di Mesir selepas salam imam langsung menghadap jemaah, maka itu sudah pasti imam keluar pada solat. Kalau di Masjid Syekh Salah Ja'fari, selepas salam mereka akan letak tangan di kepala. Mereka akan baca ayat sanuqri'uka fala tansa, akan dibacakan Al-Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan melupainya. Maka mereka usap ke muka lalu letak ke dada. Itu di antara amalan mereka, tabarruk dengan ayat tersebut dengan mengharapkan mereka tidak akan lupa hafazan Al-Quran. Tiap-tiap kali selepas solat mereka akan lakukan hal yang sedemikian. Maka kalau dengan makmum saat melihat imamnya bagi salam dan melakukan perbuatan tersebut, pada ketika itu makmum boleh beranggapan imam dah keluar daripada solat, sebab pada adatnya hanya perbuatan tersebut dilakukan bagi orang yang dah keluar daripada solat. Maka makmum yang belum beri salam boleh melakukan sujud sahwi yang ditinggalkan oleh imam apabila yakin dan pasti imam sudah pun selesai keluar daripada solat. Kalau di tempat-tempat kita selepas salam tuan imam dah memulakan wirid, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Astaghfirullahal azim. Itu pasti tuan imam dah keluar pada solat sebab dah memulakan wirid. Maka pada ketika itu orang yang belum beri salam sudah boleh melakukan sujud sahwi. Itulah tindakan yang terbaik, yang patut dibuat oleh seorang makmum ketika mana imam meninggalkan sujud sahwi. Makmum jangan bagi salam dulu, tunggu pastikan keadaan imam. Dah pasti imam dah selesai, barulah kita melakukan sujud sahwi yang dituntut. Baik, itu makmum yang keberapa? Yang keempat. Baik, makmum yang kelima. Imam beri salam meninggalkan sujud sahwi, makmum tahu imam meninggalkan sujud sahwi. Selepas imam bagi salam aja makmum langsung sujud, melakukan sujud sahwi. Sebelum memastikan dahulu apakah imam beri salam dalam keadaan lupa atau imam memang orang yang sengaja keluar daripada solat. Dia tak ambil kepastian macam makmum sebelumnya. Makmum yang sebelumnya dia tunggu dulu, dia tak bagi salam, dia tunggu dulu sampai tengok imam wirid baru dia sujud. Yang ni imam bagi salam dia langsung sujud tanpa mengambil kepastian apakah imam orang yang bagi salam dalam keadaan lupa atau orang yang memang sengaja bagi salam tak nak buat sujud sahwi. Maka pada ketika itu ulama mengatakan makmum yang langsung sujud selepas salam imam batal solat. Makmum yang langsung sujud selepas salam imam sebelum mengambil kepastian apakah imam sujud kerana imam bagi salam kerana lupa atau sengaja, maka makmum tersebut batal solat kerana dia belum mengesahkan apakah dia dah terputus hubungan dengan imam ataupun belum. Kalau dengan imam bagi salam dalam keadaan lupa, maka hubungannya dengan imam belum putus, maka dia tak boleh melakukan sujud. Perbuatan dia sama macam orang yang baca sujud sajadah buat sujud di belakang imam, yang tak melakukan sujud, maka hukumnya batal solat. Maka begitulah hal keadaan makmum
yang langsung melakukan sujud selepas salam imam sebelum memastikan lebih dahulu apakah imamnya dah pun keluar daripada solat atau belum. Makmum yang berikutnya, yang keberapa? 6. Ya. Makmum yang ke-6 ialah orang yang apabila imam beri salam, dia tahu ada sujud sahwi. Imam beri salam, maka dia langsung niat mufaraqah dan melakukan sujud. Ya. Dia niat mufaraqah daripada imam dan langsung melakukan sujud. Maka mufaraqahnya itu sebagaimana perbahasan kita pada pagi tadi dalam tajuk keharusan mufaraqah, salah satunya ialah apabila makmum bermufaraqah dengan tujuan nak mengambil fadilat amalan yang ditinggalkan oleh imam. Ya, imam tak buat tahiyat awal, maka makmum niat mufaraqah duduk baca tahiyat awal, maka solatnya tak batal. Begitulah juga imam tak buat sujud sahwi, makmum niat mufaraqah dan melakukan sujud sahwi secara langsung, maka juga tidak batal solat makmum tersebut, bahkan pahala jemaahnya juga tidak hilang. Ya, kerana dia bermufaraqah dalam keadaan yang dibenarkan. Itu makmum yang ke-6. Makmum yang ke-7, orang yang ada baki rakaat. Ya, orang yang ada baki rakaat. Kita biasa-biasanya bila kita datang lambat, saat tuan imam bagi salam, kita akan langsung bangun berdiri. Ya, untuk menyambung baki solat kita, baki rakaat kita. Ya. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum pun bangun berdiri. Tiba-tiba imam Allahu Akbar sujud semula, la ilaha illallah. Ya. Kalau imam dah tak sujud, selesai masalah. Ya, selesai masalah kalau imam tak sujud. Ya, maka kita sambung saja solat kita. Tapi tiba-tiba tuan imam, sesudah kita dah tegak berdiri, tuan imam bagi salam, ya, yang bagi salam tadi kembali sujud. Allahu Akbar, teringat sujud sahwi. Ya, maka apa hukum kepada makmum yang bangun berdiri tadi? Ada dua kaul. Ya, ada dua kaul. Kaul yang pertama mengatakan bahawa, ya, Imam Nawawi mengatakan bahawa makmum tersebut wajib kembali sujud. Bangunnya ke rakaat yang berikutnya itu dianggap bangun orang yang tersalah, ya, kerana masih ada tuntutan ikutan dengan imam yang wajib diikut. Maka pada ketika itu dia wajib kembali sujud. Selepas imam salam baru dia bangun semula. Itu, ya, kaul yang pertama. Kaul yang kedua ialah pandangan Imam Ar-Rafi'i, mengatakan bahawa dia tak wajib kembali sujud. Yang wajib padanya ketika itu ialah niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, salat batal. Ya, Imam Rafi'i kata tak wajib sujud, tetapi wajib niat mufaraqah. Kedua-duanya masih dalam ruang lingkup madhab kita. Ya, terserah pada kita nak mengambil yang mana. Sama ada nak kembali sujud pun hukumnya boleh, ataupun dengan kita niat mufaraqah berpisah daripada imam pun hukumnya boleh. Itulah 7 macam sujud sahwi. Bila, ya, 7 macam makmum apabila imam meninggalkan sujud sahwi. Jadi pesanannya, pesanan muhibbah kepada imam-imam, jangan tinggal menyusahkan orang. Ya.